Saya belajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Allah. Okey. Kau tak tahu Tak tahu. Bodoh. Ya, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan kembali menonton dan juga mendengarkan Dul Podcast. Ini adalah episod baru. Hari ini ada Sueb dan juga Syuk sahaja. Betul. Sebab kita dah berjaya singkirkan 2 orang. Bukan singkir Dul. Kau ni terkejut orang tengok ramai nanti maki kita Oh, kejam. iya ke? Sebenarnya episod kita ni special. Okey. Untuk sebulan ni, untuk episod ini anda akan nampak sedikit kelainan di mana kelainan kita datangnya daripada sponsor. Ya, betul. Ya, Dul. Di mana episod kali ini dibawakan khas untuk anda oleh Pop Motif Interior Private Limited AHDB License Contractor. Yes. Deserve to be noticed, syarikat renovasi yang berpengalaman termasuk khidmat In-house carpentry, Yeah. electrical plumbing, hacking work, painting work dan direct vinyl installing. Wow. Dan kalau anda ingin terus menghubungi Pop Motif, anda boleh terus call number 87556538 ataupun dalam bahasa English X755 Wow. 6538. Tapi untuk Malaysian Dul, diorang kena tambah +65 kat depan. Okey, baru dapat boleh call lah. Baru boleh call Dul. Yes, IG mereka popmotif.sg, Facebook mereka Pop Motif dan juga diorang punya website www.popmotif.sg. Guys, ini yang penting anda kena dengar betul-betul. Sebab kita ada $1,000 Sing Wow. giveaway and free upgrade using zero formaldehyde Alright. material for all your carpentry works. Only valid for 20 confirm project. Maksudnya 20 project yang dah confirm, diorang boleh dapat $1,000 giveaway. Wow. Dan project tu Dul kena bernilai $30,000 dan ke atas. Wah, luar biasa. Nampak tak luar biasanya tahap hari ni? Ya. Kita cakap bahasa Inggeris. Ya Dul. Kenapa kita cakap bahasa Inggeris? Sebab kali ini sponsornya the one and only pioneer sponsor datangnya daripada Singapura. Wow, kalau tengok diorang pun memang tahu ini orang Singapura. Ada beza Ada beza. Aku hampir-hampir ingatkan ini adalah Hairul Azrin tadi. Bukan Hairul Azrin dia. Bukan. Macam Bel Ngasri. Minta maaf. Okey, tapi sebenarnya mereka adalah pengasas kepada Pop Motif. 3 usahawan muda yang di sebelah sana berambut perang-perang sedikit, berkacamata. Beliau adalah Nazarin Muslim ataupun lebih dikenali sebagai Taukenas. Assalamualaikum. Amboi. Salam. Kenapa suara macam cerita seram? Assalamualaikum. Dan di sebelah kanan saya yang beriras-iras Jepun. Ya. Kadang-kadang orang mix Jepun ni banyak. Macam saya pun mix Jepun, lebih pada slipper. Slipper Jepun. Tapi Acik dia lain sikit. Perkenalkan dulu nama penuh dia dulu. Nama penuh beliau adalah Rashid Rahim atau lebih dikenali sebagai Acik Tosan. Okey, sedikit kita intro lah pasal Pop Motif. Sebenarnya Dul, semasa aku di Okay Let's Go Singapore. Okey. So first sponsor masa time aku adalah Pop Motif. Oh. Pop Motif ni merupakan satu syarikat interior design. Dan setelah aku sembang dengan diorang, rupa-rupanya apabila Okay Let's Go buka, antara yang jadi pioneer untuk sponsor Okay Let's Go adalah Pop Motif juga. Ya, dan alhamdulillah katanya selepas itu terus mereka mencanak-canak perginya. Selama kalau tak salah aku 6 tahun diorang di dalam industri interior design, 500 projek telah pun dilangsaikan. Alhamdulillah. Dahsyat. Hebatnya Pop Motif. Kalau bahagi-bahagi tu, kalau bayangkan 6 tahun kalau bagi 500, 1 tahun berapa projek tu? Ui, banyak. Kaya mereka ini. Kaya. Mana tak kaya kita nak ucap tahniah juga sebab bulan November ni 21 November Pop Motif telah membeli 5 unit di Singapura untuk dijadikan office rasmi. Ini luar biasa sangatlah ni. Pengasas sebenarnya ada 3 orang seorang lagi adalah Pengasas kita mula daripada 3 orang. Kita saya Acik Tosan, Taukenas, lagi satu is Hamizan Shah. Hamzah Shah yang macam big show macam Angah. Dia macam Angah. macam Angah Raja Lawak ya. Comel-comel orangnya kan. Itu 3 pengasas awal. Pengasas awal. Dan lepas tu baru kita ada pengalaman kita punya kita ada lagi satu punya pengasas yang itu kita punya 30 tahun dia ada
Oh ni dalam bidang carpentry kan. Dia memang bertauliah lah orang kata. 30 tahun di dalam bidang carpentry. Yes, ada pakcik ni. So pakcik ni yang buat kita beli carpentry dekat sana lah. Okey, faham. Jadi kita ada in-house punya services yang Faham. Dia jadi solid lah untuk pop motif ni. Lepas tu barulah masuknya Farhan. Okey. Macam awak sendiri, Acik Tosan, awak sebagai apa sebenarnya dekat dalam pop Saya motif ni? more to Fashion. Tapi sebenarnya memang aku suka fashion. Tapi inilah sebenarnya yang membezakan pop motif dengan interior designer lain. Betul. Sebab biasa kalau kita pergi date, diorang pakai baju blazer apa semua, kita dah mula macam takut ini nak masuk saham ke nak buat rumah ni kan. Kan. Tapi bila diorang ni mungkin kita rasa dekat, sebab bila tengok dekat dia punya media sosial pun nampak diorang ni trend-trend sekarang. Betul. Dengan konten-konten yang diorang buat, update terkini. Betul. Itu memang salah satu korang punya strategi marketing ke Tok Kinas? Betul. That is the one of the strategy yang kita ikut lah. Pasal kita macam ikut pula aku berbual Alah, boleh berbual Singapura. Gerik sih. Gerik je. Bilang kau bilang orang. Bila kau bikin ini barang. Aku betul-betul orang Singapura. Jangan buat aku trip. Tak ada, sebenarnya kita punya marketing strategi jangan buat aku trip. Apa marketing strategi dia? Strategi kita tu more tu macam lifestyle. Okay. Kita tak nak macam, pasal kadang-kadang macam betul apa yang Syed cakap tu betul. Kadang-kadang kita rasa macam formal tu, orang nak berhadapan dengan kita, orang rasa macam takut. Ada satu gap. Satu gap kita. So kita nak break that barrier. So kita kasih more to lifestyle. Kita punya approach pun different. Kita punya setara, kita market pun different. So in terms of trend sekarang macam kita buat lifestyle, music, fashion. Sebab tu aku ke arah tujuan. Tapi boleh nampak pun dekat media sosial orang, memang design-design yang orang buat rumah-rumah, memang nampaklah kelainan tu. Betul. Urban, kena dengan sekarang punya time kan. Betul. Lagi satu aku nak puji tentang pop motif ni Dol, sebab yang aku dengar berdasarkan feedback klien korang ambil berat lagi, walaupun bila benda tu dah settle, dah habis, tapi korang keep in touch. Korang menjadikan pelanggan-pelanggan korang bukan sekadar pelanggan, tapi lebih kepada macam kita dah anggap sebagai keluarga. Betul. Kan? Betul. Itu istimewa. Tok Kinas macam mana? 500 punya projek. So dah berapa banyak keluarga? Aku terfikir juga tadi bila kau cakap pasal keluarga dekat. 500 tu dah banyak keluarga mereka. Tapi mungkin satu Singapura tu keluarga mereka. Tapi kenapa Tok Kinas buat macam tu? Alhamdulillah, most of kita punya klien banyak yang kita dah habis projek, yang kita masih still in contact. Okay. Then ada yang memang members, ada yang members rapat gila. Okay. Ada yang, of course ada yang tak senggol lah, datang terus dah. Faham. Yelah, pasal rumah kadang-kadang dia bukan buat satu kali show. Kadang-kadang rumah tu dia dah buat, mungkin tahun depan nak tambah sikit, nak buat lain, nak feel lain ke kan. Ya, macam kat Singapore trend dia is buat rumah, dia tinggal tu rumah for 5 years, 5 tahun, terus diorang beli rumah baru. So kita dah ada banyak, since kita dah buat 6 tahun lebih kan. So rumah yang first kita bikin tu, yang dah 5 tahun, kita buat lagi rumah dia yang second. Repeat client. Pandai lah mereka. Itu menandakan pop motif memang diketahui umum lah. So kejap lagi kita nak sembang lagi dengan pop motif. Kita nak lebih mendalam lagi tentang apa benda sebenarnya pop motif ni. Sebab pada Malaysia mungkin baru. So pop motif ni apa? Kumpulan rock ke? Kejap lagi kita sembang. Terus dengarkan Dol Podcast. Assalamualaikum dan good evening. Aku cuba untuk cakap bahasa orang putih ni. Sebab minggu ni kita punya artis overseas. Betul. Overseas. Ya, sebab kan kita punya sponsor pun daripada overseas, daripada Singapura. So today at the Dol Podcast episode now, we are very, very proud. Wow, you can speak it. Very good. You very proud, Of course. Why Dol? Today, for the first time in Malaysia, Okay. this podcast can bring this
People. This person. This Person. okay. And this person is ultimate Warrior. ultimate popular in Malaysia and Singapore. Some say Batam. You speaking English tak kena dengan you punya muka tau. You don't layak tau. Don't play with Okay, me. sambung. An honor. Sekarang sangat berbangganya Dul Podcast. We are like to introduce our guest tomorrow. No. Today. Sorry. Aku balik dulu. Oh, dah dengar suara. Okay. Today, our guest, we are full of respect. He's he come to the world. Apa lagi? And- He come to the world. Yes. Dah lahir datang ke dunia. Yeah. He was born. Oh, he was born. He was born. He was born at 24 March 1965. He is an actor. He is a comedian. He is a singer. Also the pengacara. He also He is icon of Singapore. Yes, this is one and only, full of respect, Mr. Gurmeet Singh Virk Chen Charles Singh. Puak Cukang. Wow, Puak Cukang. Lama ni panjang ni intro. Boleh cakap Melayu Dul. 1 jam punya intro. La ilaha illallah. You boleh cakap Melayu. Yelah, saya belajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Allah. Okay. Kau tak tahu Tak tahu. Bodoh. Tak buat research. Apa ni? Podcast apa ni? Podcast sikit. Selama ni daripada I kecil kita tengok TV Singapura kan, tengok Puak Cukang cakap bahasa Inggeris kan? Mestilah dia punya karakter kan. Sangka you boleh cakap Melayu. Boleh. Boleh. Tinggi sangat. You don't play Don't pray. Dia ada berat sikit. Don't pray. Dia punya voice kan mesti keras sikit macam, hello, I'm Puak Cukang, best in Singapore, JB and Samsung Batam. Don't pray. Dol. Kau tengok Dol Ya. Dia jadi kontraktor. Okay. Baju dia buka memang sampai ke ni Dada. kan. Dia maintain datang sini. Aku nak tunjuk aku punya titik. Okay. Ada titik tunjuk lah. Mr. Gurmeet. Apa tu? Sebelum kita tahu pasal Puak Cukang dulu, Yeah. kita nak lebih kenal siapa Gurmeet Singh. Yes. Where was your born? Aku born di hospital lah. Tahu ni. Dia lahir di tepi jalan. Bukan longkang. Bukan. Lahir hospital juga. Lahir memang dekat Singapura lah. Singapura yang Kandang Kerbau Hospital. Mr. Apa Gurmeet. Kandang Kerbau? Kandang Kerbau lah. Biasa dengar sebab Azwan Ali pun dia beranak dekat Kandang Kerbau Hospital ke? Dulu zaman saya satu hospital je. Oh ya. Semua pergi Kandang Kerbau. Ini sebelum merdeka Apa tu? Sebelum merdeka lah Malaysia dengan Tak, Merdeka pun Kandang Kerbau je. Oh okey. Okay. Then Mr. Gurmeet. Apa tu? Selepas you lahir. You Macam nak tanya tapi tak tanya. Mr. Gurmeet. Yes. Muka dia macam tak tanya tau, tapi macam freeze terfokus. frame. Starstruck. Starstruck. Okay, Mr. Gurmeet, you orang Sing ke? Aku mix. Tapi aku tak tahu sebab bapa saya kan bila ibu saya meninggal dunia in 2001, Okay. baru dia bilang saya lah cerita itu. Sebab bila saya kecil kan, saya pun macam heran. Aku nampak bukan macam aku pergi temple kan. Aku nampak lain budak-budak macam saya, tapi muka tak sama kan. Aku ada 2 adik pun tak sama, bukan macam amor ke. Mungkin anak angkat. Aku ingat kan. Mungkin. Masa tu lah. Okay. So aku selalu tanya ibu saya lah, kenapa muka kita macam ni je. Dia selalu cakap kita dari different part of India. North India. Aku betul ke ni? So bila dia dah meninggal kan, bapa saya kata, okay, awak duduk sini, aku nak cerita dah. Okay. Dulu during Japanese occupation kan. Okay. Ada satu perempuan Cina, aunty lah Cina. Dia ambil macam laundry basket, jalan di beach kan. Dia nampak satu Punjabi man datang. Hello. Sekali dengar ada macam bayi, bukan bayi tapi anak-anak. BAYI. Betul. Itu lain bayi. Menangis. Habis dia heran, mana ni? Aku tak nampak bayi tapi boleh dengar bayi. Dalam laundry basket. Under semua punya laundry. Okay. So dia perempuan Cina itu dia angkat bayi. Dia kata habis dia angkat keluar kan. Habis ini Punjabi man dia tanya, kenapa awak datang di sini dengan dia dalam laundry basket? Dia kata saya nak
bapak dia kan, bapak bayi tu orang Japanese, Jepun punya soldier. Okay. And dia Cina kan, dia tak mau itu anak. Dia kata saya datang beach nak taruh sini aja. Tak kisah. Nak ambil, mati. So Punjabi man kan, dia kata aku baru kahwin, isteri saya tak boleh kasih saya anak. So I take this lah, I would take her like my own child. So orang Cina tu kata ambil aja lah. So itu baby kan, mak saya. Jadi sebenarnya Jepun dengan Chinese. So bapak saya Indian 100%, tapi mak saya half Chinese half Indian. Ni dapat macam ni lah sekarang. Inilah rojak. I pun nak tanya soalan tu, takut sensitif. Kenapa muka you tak macam Sing? Kalau kat Malaysia ni kita tulis Sing, like Indian kan. Yalah. You muka nak kata macam Australia pun tak. Macam Johor pun. Sebab dia merah-merah muka macam Mak Saleh kan. Jepun pun ada. Tapi banyak pada Cina lah muka you. Bila saya pergi tanning, kita orang ingat saya Melayu. Bila dah tengok hairstyle jugalah, macam mana hairstyle. Sekarang macam durian. Tapi you Sing tak pakai itu Dulu saya pakai. Dulu saya pakai. Masa kanak-kanak. Sebelum saya masuk National Service kan, saya tanya mak dengan bapak saya minta izin lah, saya nak pergi National Service, susah kan. Rambut panjang sampai hip. Ya ke? Macam Bee Gees. Rock masa tu. Rock. Macam Ramli Salib. Ramli Salib. So aku kata boleh potong tak? Lepas aku dah habis National Service kan 2.5 years, saya tak grow lagi lah. Habis bapak saya kata okay lah, bila dah habis mesti okay, aku remind you. Okay. Bila saya ambil National Service, dah habis National Service, dia tak remind aku buat bodoh je lah. Untuk pengetahuan umum, Sing memang tak boleh gunting rambut ke? Memang tak boleh. Tak gunting rambut. So you sing and derhaka. Sing dah haka? Apa tu sing dah haka? A bad sing. No, kita modern sing. You cadet polis kan? Apa tu? Cadet polis macam NPCC, National Police Cadet Corps. Kan? Saya jadi commander, jadi sarjan, jadi inspector. Sampai inspector you di sekolah lah, macam CCA. Okay. So you punya childhood pasal time you sekolah macam mana? Sebenarnya kita apa tu how to say in Malay, not rich lah, very poor. HDB flat. Okay. Satu room aja. Okay. Bila mak saya nak beli macam uniform kan, dia purposely beli yang lebih besar sikit. Boleh pakai lama, boleh pakai banyak tahun, 3 tahun boleh pakai. Kasut ada lubang-lubang pun pakai je. And then kalau nak makan, nak pergi keluar makan pun tak boleh, tak boleh makan di restoran. Tak boleh. Setahun sekali makan macam KFC. Big deal. So kita macam yalah, aku struggle lah, family saya struggle. Okay. Adik-beradik berapa orang? Saya 2 adik. Dua adik. Okay. So bila saya kecil kan, aku macam selalu ingat macam mak dengan bapak saya stingy, tak kasih duit semua. Tak tahu. Kedekut. Aku tak tahu dia orang tak ada duit. Parent kerja apa? Bapak saya security guard daytime, then night time watchman. 2 jam. 2 job. Habis mak saya macam dia try part time sini part time sana lah. Kadang-kadang dia pergi macam hawker center, cuci atau kasih kopi-kopi. Kadang-kadang dia buat macam babysitting. Baby datang ke rumah jaga kita. Baby. So aku bila aku kecil kan, aku heran kenapa every day aku different brother and sister. Bukan saya pun dia lah. Bukan. Kenapa mak jaga? Mak jaga, tapi mak jaga saya tak tahu kan. Kenapa? Aku bangun alamak, ini siapa ni? Muka macam lain je. Macam lain. Takkan semalam beranak kan? Ada Eurasian lah, ada Caucasian lah, American lah, British lah. American British tu bukan kucing ke? So childhood you agak susah lah kan? Agak susah. Habis macam aku macam embarrassed lah bila orang kata mari kita pulang pergi cinema ke pergi makan-makan semua. Tak ada duit kan. So, tapi aku tak cakap tak ada duit. Aku kata aku tak ada masa. Aku nak pergi buat projek lah. Aku nak buat itu lah. So bila sekolah kan, aku ada macam kawan-kawan classmate kan, dia orang pergi McDonald kan. Bila dia orang jemput aku tak boleh pergi kan, tak ada duit kan. So aku selalu kasih excuse. So aku ingat one day aku tak ada excuse macam mana kan. So aku ada fasal. Every day kan aku dapat 40 sen aja untuk makan recess. So kalau aku tak makan kan every day,
bila datang Friday kan, aku ada RM2. Betul lah, 5 hari. 5 hari kan. Zaman itu RM2 boleh beli filet of fish. Meals. Fries dengan drink kan. So Friday bila classmate saya kata, nak pergi makan tak? Aku kata, okay, boleh. Ada duit sombong lah. Tak sombong lah, tapi yalah, macam bangga sikit lah. So sekarang kan aku ada duit sikit lah. Sekarang kalau aku pergi holiday ke, pergi kerja di city atau country yang baru kan, aku dah check in kan, aku pergi McDonald. Aku dah pergi McDonald kan, aku beli filet of fish aja. Aku pergi satu corner, aku doa. Tell God. Aku pray to God. Aku kata terima kasih sekarang saya tak payah staff. Kelaparan. Tak payah laparan. Sekarang saya boleh makan bila-bila saya boleh makan. Nak makan. Sedih dengan cerita dia sebab besarnya nama Puah Cukang ni. Tapi kita tak tahu dia susah punya bro. Betul. Humble beginning. Humble beginning. Aku terasa sedih dia tu tahu. Sebab ramai artis juga yang cerita dia susah semua, tapi bila besarnya nama Puah Cukang tu, bila di sebaliknya dia sampai susah nak makan. Filet of fish je pun aku terasa bro. So sampai hari ni aku masih menghargai itu kan. I think very important lah. Kalau kita jadi nama besar kan, kita mesti ingat bila kita last time kan, dulu kita struggle kan, mesti ingat itu. Sebab sekarang kita boleh macam be grateful, bersyukur, and then thank you God, bersyukur lah, macam gitulah. Kalau tidak kan jadi macam prima donna, macam gila. Star lah. Time sekolah biasalah soalan kau masa you sekolah pandai? Tak pandai, bodoh. Alamak Apa pasal? Bodoh macam tak boleh cakap bodoh. Okay. Sebab kan aku try nak sebab adik saya kan dia pandai tau. Top 10 of the class, top 10 of the whole cohort. Alright. Tapi saya top 10 dari bottom lah. So aku try, tapi masalah saya kan, aku macam belajar page 1, page 2, page 3, page 5. Tidur. Bosan. Tak ada gambar-gambar kan. Tak boleh. Tapi saya pergi sports lah, saya main sepak takraw, main table tennis, main badminton, main soccer. Aku English debate team, Malay dance team, Harmonica club. Semua aku buat. Counselor, aktif. Sukses lah. Bukan setengah jalan lah. Tak, aku enjoy lah. So bila saya pergi national service kan, sebenarnya saya pergi Navy buat jadi clerk. Habis kawan saya kata, ada macam audition lah di army. Audition apa ni? Ada satu unit kan, military unit, panggil SAF, Singapore Armed Forces, Music and Drama Company. Ada. So orang boleh audition. Kalau awak bagus, awak masuk, then your national service kan, engkau buat macam entertain soldiers lah every week. Pergi different camp. Dia ni bahagian pancaragam. Perform entertain. Kasih moral naik sikit lah untuk soldier-soldier kan. Friday dia night. Ni Puah Cukang ni dia macam Abang Jam, macam Saleh Yaakob. Dia masuk dalam satu jabatan pancaragam dan dia ada bahagian drama apa semua. Dulu Saleh Yaakob macam tu lah. So kita buat dancing, nyanyi, kita buat skit, macam tu lah. Untuk tentera So kalau saya pergi buat itu kan, habis saya sebenarnya start as a dancer. Saya boleh buat break dance. Aku One more. Saya buat break dance. Then aku ada satu manager, dia nampak saya, dia kata, kau pandai buat break dance semua kan. Kau masuk Haw Par Villa lah. Apa tu? Haw Par Villa macam theme park. Theme park lah, kecil punya lah. Tapi dia sebenarnya banyak statue-statue je. Ambil gambar balik lah. Tapi ada manager, ada company datang, dia kata aku nak buat macam mini Disneyland. Ada performance lah, ada karakter lah, semua tu. So kita buat itu. Dan bila saya buat satu show, ada macam TV station punya producer. Dia nampak saya, dia kata, engkau pandai cakap kalau ada orang datang ke pantas, the stage kan, engkau macam on the spot, jok. Cepat lah engkau punya tu. Cepat lah. So kata, one day you must come to TV lah, it will be good. Mr. Puah Cukang, kita akan sambung bila saat ketika Mr. Puah Cukang di televisyen, di part seterusnya. Yang ke mana? Baik, podcast kita ini dibawakan oleh teman kita dari Pop Motif Interior Private Limited, a HDB licensed contractor, deserve to be noticed, syarikat renovasi yang berpengalaman. Dan juga anda boleh call sekarang juga 87556538.
Kalau anda di Johor Bahru, Singapura di Johor Bahru, anda boleh pakai kod negara mereka iaitu +65 dan juga anda boleh ke IG mereka @popmotif.sg dan juga Facebook mereka Popmotif dan juga ke laman web mereka www.popmotif.sg. Dan jangan lupa kita ada 1000 giveaway and free upgrade using zero formaldehyde material for all your carpentry works, only valid for first 20 confirm project, value from 30k and above.